Berbalik kepada apa yang berlaku semasa ini di negara kita, juga melibatkan pelibatan negara ASEAN itu sendiri, saya rasa dengan apa yang berlaku untuk etnik Rohingya, kita perlu menjelaskan di sini menerusi akhbar tempatan antaranya Malaysia tampung lebih 45,000 orang pelarian Rohingya menyata menjelas membuktikan bahawa kita tidak lari daripada memberikan bantuan dan juga rasa kemanusiaan kepada mereka. Rina. Betul-betul. Kenyataan dibuat juga oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidin Kassim yang membidas dakwaan media antarabangsa yang menyifatkan juga itu tidak adil untuk mana-mana pihak, mengatakan Malaysia mengabaikan kebajikan pelarian Rohingya, dan kita saksikan seketika paparan yang kita sediakan berkenaan dengan kenyataan Datuk Seri Shahidin. Prinsip bahawa tidak menerima sesiapa yang tidak ada dokumen, tidak ada pasport lah bagi mudahnya untuk datang ke negara ini. Berhubung dengan Rohingya dengan Bangladesh yang datang baru-baru ni, sudah pasti apapun teori, mereka ini mesti datang bukan daripada negara asal. Kalau negara asal tak mungkin bot itu datang ambil orang Bangla, lepas tu datang ambil orang Rohingya, lepas tu belayar ke sini. Itu tak mungkin. Dia mesti datang di negara jiran dan mereka ni telah dikejar, mungkin diburu ramai-ramai, maka dimasukkanlah ke dalam bot dan lepas tu ditunda keluar ke perairan antarabangsa. Kalau sekiranya ya, isu pelarian Rohingya juga telah melangkaui beberapa perkara seperti kata Hisham tadi, ya, isu berkenaan dengan diskriminasi, orang mengaitkan juga dengan peri kemanusiaan, dan juga antara perkara yang tidak boleh kita nafikan adalah berkenaan dengan polisi dan juga dasar antara negara-negara ASEAN sendiri. Dan untuk bercakap lebih lanjut tentang ini, kita hubungi sekarang ini Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib, Fellow Kanan Institut Kajian Etnik, Universiti Kebangsaan Malaysia, kini di talian. Hello, selamat pagi Prof. Hello, selamat pagi Sharina. Baik, terima kasih Prof kerana bersama kami pagi ini, dan untuk membantu kita memahami terlebih dahulu sebenarnya bagaimana seharusnya pengendalian yang sebaiknya untuk masalah ataupun isu pelarian Rohingya ini. Kalau boleh Prof berikan terlebih dahulu pengenalan secara ringkas apa yang berlaku kepada konflik etnik Rohingya di Myanmar ini. Okey, pencetus kepada konflik etnik Rohingya di Myanmar ni ada beberapa perdebatan di sini. Yang pertama, dari aspek sejarah, ada yang mengatakan bahawa bangsa Rohingya ini adalah bangsa yang datang memasuki negara Myanmar pada kurun ke-19 ketika pemerintahan British. Dan selepas kemerdekaan, Perlembagaan Myanmar meletakkan bahawa bangsa yang menetap sebelum kedatangan British dianggap layak mendapat warga negara. Dan sementara bangsa Rohingya yang datang ketika zaman British itu juga dituduh bersekongkol dengan bangsa penjajah. Dan dalam keadaan ini seolah-olah Perlembagaan Myanmar tidak secara tidak langsung menafikan hak bangsa Rohingya untuk mendapatkan warga negara. Selain daripada itu, ada juga perdebatan dari aspek sejarah yang mengatakan bahawa bangsa Rohingya ini adalah bangsa yang telah lama menetap di wilayah Rakhine Myanmar sebelum kedatangan British. Jadi dua perdebatan ini memerlukan pencerahan sejarah yang lebih terperinci untuk membuktikan mana satu yang benar. Dan pencetus yang kedua ialah dari aspek kepelbagaian etnik dan agama. Kita maklum bahawa Myanmar mempunyai lebih dari 50 jenis etnik yang pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Namun begitu majoriti mereka adalah beragama Buddha. Tetapi Rohingya adalah bangsa yang beragama Islam. Di sini timbul isu konflik agama antara Buddha Islam sebagai salah satu lagi perdebatan yang melihat konflik etnik Rohingya di Myanmar. Prof, Myanmar juga dilihat enggan menguruskan atau mengendalikan masalah ini walaupun menerima tekanan dari negara-negara ASEAN secara khususnya, dan dalam masa yang sama juga meletakkan kesalahan seolah-olah kepada negara-negara lain yang tidak mahu menerima kedatangan pelarian Rohingya dari negara mereka. Mungkin Prof boleh komen tentang itu? Okey, balik tadi kepada Perlembagaan Myanmar, saya rasa keengganan Myanmar untuk mengurus bangsa Rohingya ini adalah kerana terletak kepada aspek sejarah tadi. Klaim sejarah tadi, dan Perlembagaan mereka juga meletakkan syarat warga negara itu mestilah mereka yang menetap sebelum kedatangan British. Secara automatik bangsa Rohingya ini tidak layak menerima. Cuma perlembagaan seperti ini, saya rasa tidak, kerana ianya adalah buatan manusia, jadi perkara ini boleh diubah. Cuma prosedur mengubah undang-undang ini untuk menerima bangsa Rohingya ini ialah agak sukar. Kerana Perlembagaan Myanmar memerlukan 75% kelulusan dari Parlimen
dan sokongan kerajaan dan tentera diperlukan. Dan bila mana pihak tentera memegang 25% daripada kerusi dalam parlimen, sekaligus memberikan pihak tentera kuasa veto. Jadi walau bagaimana sukan, ini kita nampakkan persukannya Rohingya ini mahu diterima oleh Myanmar. Dan kesalahan, seperti mana yang Sharina katakan tadi, bahawa Myanmar meletakkan kesalahan kepada negara jiran enggan menerima kedatangan Rohingya. Pada saya itu adalah satu keterangan yang agak melampau dan tidak tepat. Mereka harus faham bahawa kebanyakan negara jiran juga berdepan dengan masalah kedatangan pendatang asing. Dan juga selain daripada pendatang asing, kita juga berdepan dengan masalah penyeludupan, pemerdagangan dan perhambaan manusia. Dan pelbagai lagi jenayah global yang lain. Jadi meletakkan kesalahan kepada negara jiran lain untuk tidak menerima bangsa Rohingya ini adalah satu yang tidak tepat lah. Pada saya, kelemahan Myanmar yang gagal mengurus etnik Rohingya, tidak seharusnya negara jiran dikambing hitamkan. Prof, menghormati prinsip-prinsip negara-negara ASEAN untuk tidak mencampuri rasa antara satu sama lain. Dalam masa yang sama juga isu Rohingya membuatkan kita dipertikaikan tentang peri kemanusiaan, walaupun kita telah pun membekalkan tempat tinggal kepada 45,000 pelarian etnik Rohingya sedia ada sekarang ini, dan kita juga memahami bahawa ada kemungkinan Malaysia bukan negara transit tapi negara destinasi untuk mereka yang datang terkandas di lautan sekarang ini. Tapi apakah penyelesaian terbaik yang seharusnya untuk mengakomodir ke semua faktor yang sesuai ini? Okey, saya rasa yang pertama sekali menerusi Asian community. Sekarang ini hebat diperbincangkan tentang Asian community. Pemimpin negara ASEAN perlu mengadakan dialog terbuka untuk membincangkan masa depan etnik Rohingya. Dan Malaysia boleh mengetuai dan menjadi mediator dalam perbincangan begini. Cuma formula untuk mengatasi masalah ini juga harus melibatkan UNHCR, Badan Antarabangsa, dan juga menggalakkan, membawa bersama negara maju. Sebab negara maju seperti di Eropah mempunyai relatifnya kemajuan dari segi ekonomi, kapasiti untuk menerima kedatangan orang asing ini, pendatang asing ini adalah lebih baik. Jadi kalau nak meletakkan beban semuanya kepada pemimpin negara ASEAN, agak sukar. Saya tak nampak itu sebagai jalan untuk mengatasinya. Jadi kerjasama kolektif perlu. Badan antarabangsa perlu dilibatkan bersama kerana mereka telah pun ada pengalaman yang banyak untuk membantu Asian community ini dalam isu Rohingya, dan juga melibatkan negara maju yang mempunyai populasi secara relatifnya mungkin lebih kecil berbanding kita yang berbilion. Negara dunia ketiga secara populasinya adalah lebih ramai. Boleh mengagihkan dan menerima bangsa Rohingya ini. Mungkin itu resolusi yang secara kemanusiaannya boleh dilakukan. Baik, terima kasih Prof kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih. Ya, kita hubungi sebentar tadi Profesor Madia Dr. Kartini Abu Talib, Fellow Kanan Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, memberikan kita pandangan berkenaan dengan penyelesaian yang seharusnya dan kewajaran Hisham kepada perkara yang hangat dibincangkan sekarang ini, kerana kita melihat ada pihak yang berbahagi pendapat sebenarnya, dan kita harus tahu bahawa kejelasan perkara ini sangat-sangat penting kerana ia akan menentukan apa yang akan kita hadapi dalam masa 15-20 tahun akan datang lagi. Betul. Saya rasa ini merupakan antara cabaran awal kita sebagai pengerusi ASEAN, dan kita perlu melihat di situlah mungkin tugas kita sebagai pengerusi ASEAN bermula. Dikabarkan esok nanti akan ada satu pertemuan khas di antara Malaysia dan juga beberapa negara lain untuk membincangkan perkara hal ini dan juga perkara-perkara yang berbangkit. Namun kerisauan saya di sini adalah supaya kita lebih prihatin pada apa saja status yang kita muat naik di laman sosial, supaya kita lebih matang, supaya ini tidak akan menjejaskan kredibiliti kita sebagai rakyat Malaysia. Dan ialah hari ini bukan sahaja bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris itu difahami di negara kita, tetapi juga di serata dunia. Jadi ianya mungkin akan memberikan sedikit jejasan ataupun memberikan impak kepada penyelesaian isu Rohingya ini.